Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bagi ruang dulu untuk sahabat-sahabat kita untuk masuk. Sementara waktu boleh tak komen sama ada audio clear ataupun tidak. Sahabat-sahabat kita untuk masuk. Okey, kita tunggu sekejap lagi. Audio jelas ya? Okey, alhamdulillah terjaya clear. Okey, saya mohon yang masuk untuk komen sama ada audio clear ataupun tidak. Okey, Puan Fatimah jelas alhamdulillah. Okey, Fika Yusof jelas alhamdulillah. Okey, boleh kita mulakan? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة وذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Amma ba'd. Alhamdulillah, apa khabar tuan-tuan dan puan-puan sekalian? Masih lagi bersama dengan Tadabbur Center yang bersiaran secara langsung khususnya semasa tempoh gerakan kawalan ini. Dan hari ini kita akan berbincang tentang satu kisah daripada Nabi Yunus alaihissalam, bagaimana kita nak melihat Nabi Yunus
alaihissalam mencari jalan keluar apabila ditimpa sesuatu ujian ataupun musibah. Baik, sebelum kita masuk dengan lebih selanjut, adalah lebih baik untuk kita mengenali Nabi Yunus alaihissalam. Seperti mana yang kita tahu, Nabi Yunus alaihissalam mempunyai jalur keturunan Nabi Yaqub alaihissalam, Nabi Ishaq alaihissalam dan sampai kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi Nabi Yunus alaihissalam lahir di Palestin, kemudian dihantar oleh Allah untuk berdakwah kepada golongan yang dinamakan sebagai Nainawa, Ashur, yang terletak di Iraq. Jadi kalau pergi ke Iraq masih boleh melihat kesan peninggalan Nabi Yunus alaihissalam. Baik. Di dalam Quran, nama Nabi Yunus alaihissalam disebutkan dalam 4 surah. Yang pertamanya surah An-Nisa ayat 163, surah Al-An'am ayat 86, surah Yunus ayat 98 dan surah As-Saffat ayat 139. Manakala kisah Nabi Yunus, tadi cerita tentang nama Nabi Yunus, perkataan Yunus disebutkan dalam 4 surah. Manakala kisah Nabi Yunus alaihissalam disebutkan melalui 6 surah. Yang pertamanya surah An-Nisa ayat 163, yang kedua surah Al-An'am ayat 86, yang ketiga surah Yunus ayat 98, yang keempat surah Al-Anbiya ayat 87 hingga 88, kemudian surah As-Saffat ayat 139 hingga 147, dan yang terakhir surah Al-Qalam ayat 48 hingga ayat 50. Baik. Kita nak melihat bagaimana situasi yang dilalui Nabi Yunus alaihissalam ketika mencari jalan keluar. Jadi topik perbincangan kita pada hari ini berkisar kepada 3 situasi utama yang kita akan jelaskan melalui ayat-ayat yang saya jelaskan sebentar tadi. Situasi yang pertama berkenaan dengan penolakan kaum Ashur. Telah Nabi Yunus memberikan peringatan. Peringatan kenapa? Kerana mereka menyembah berhala. Yang keduanya kerana mereka menzalimi rakyat mereka. Maka dua keadaan ini membawa Nabi Yunus alaihissalam datang kepada mereka untuk memberikan peringatan azab kepada kaum Ashur. Situasi kedua, kita akan melihat bagaimana baginda menaiki kapal dalam keadaan kapal yang syarat dengan muatan, bagaimana keadaan situasi yang berlaku di atas kapal tersebut. Kemudian bagi situasi yang ketiga, kita akan lihat bagaimana Nabi Yunus alaihissalam ditelan oleh ikan Nun. Baik. Kita mulakan dengan yang pertama. Situasi yang pertama iaitu penolakan kaum Ashur. Disebutkan dalam surah Al-Anbiya ayat 87. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa dhannuni idh dhahaba mughadiban fadhanna an lan naqdira alayhi. Dan sebutkanlah peristiwa Zunnun ketika dia pergi meninggalkan kaumnya dalam keadaan marah, yang menyebabkan dia menyangka bahawa kami tidak akan mengenakan kesusahan atau cubaan. Baik tuan-tuan, mari kita melihat satu persatu perkataan yang disebutkan melalui ayat ini. Yang pertamanya perkataan wadhannun. Wadhannun iaitu Zunnun. Menurut As-Samin Al-Halabi dalam kitabnya Umdatul Huffaz, dia menyebutkan yang dimaksudkan sebagai An-Nun ini adalah ikan paus. Jadi kita tahu sekarang sedaran kenapa An-Nun itu disebutkan sebagai ikan paus. Baik. Sebelum itu, kita betulkan persepsi kita melihat ikan paus ini. Ikan paus ini bukanlah makhluk Allah yang menjadi sebagai pemangsa yang ingin memakan Nabi Yunus alaihissalam. Sebaliknya, ikan paus ini merupakan teman, sahabat Nabi Yunus alaihissalam untuk membantunya agar tidak dimakan oleh pemangsa lain yang berada di dalam laut. Jadi ketika mana Nabi Yunus alaihissalam terjun ke dalam laut, maka An-Nun ini, ikan paus ini datang membantu Nabi Yunus
alaihissalam untuk menjaganya, bukan untuk memakannya. Baik, pada perkataan yang kedua, apabila Allah Ta'ala menyebutkan zahaba mughadiban, zahaba mughadiban. Baik, terjemahannya kat sini, ketika dia pergi meninggalkan kaumnya dalam keadaan marah. Baik, perkataan mughadiban. Mughadiban merupakan isim fa'il yang menunjukkan bahawa marah itu bukan datang dalam bentuk sehala. Ia datang dalam bentuk dua hala. Apa maksud di sini? Maksudnya yang marah itu bukan seorang, tapi ada pihak lain juga yang turut marah. Baik. Saya nak betulkan persepsi. Ada yang mengatakan mughadiban ini, yang marahnya adalah Nabi Yunus alaihissalam, dan juga Allah Ta'ala murka ataupun marah kepada Nabi Yunus alaihissalam. Maka persepsi ini adalah persepsi yang salah, sebab perkataan mughadiban ini membawa kepada marah yang melibatkan dua pihak. Yang pertamanya Nabi Yunus alaihissalam yang memarahi kaumnya yang tidak mahu beriman setelah diberikan peringatan akan turunnya azab. Yang keduanya adalah kemarahan kaum Nabi Yunus kerana baginda memberikan amaran kepada mereka tentang azab yang bakal menimpa mereka dalam masa 3 hari. Jadi kena betulkan persepsi kita kat sini, yang marahnya bukan Allah kepada Nabi Yunus, tapi marah ini melibatkan yang pertamanya Nabi Yunus kepada kaumnya, dan kemudian kaumnya yang turut marah kepada Nabi Yunus alaihissalam. Baik, jelas tuan-tuan dan puan sekalian? Jadi perkataan mughadiban ini bukan datang dalam bentuk sehala, ia datang dalam bentuk dua hala. Maka kita perlu perbetulkan persepsi. Kalau kita baca dalam beberapa buku yang bercerita tentang Nabi Yunus alaihissalam, saya dapat melihat ada yang menyatakan bahawa yang marah itu adalah Allah Ta'ala kepada Nabi Yunus alaihissalam. Baik. Kita nak melihat sekarang, okey, penolakan kaum Asyur setelah diberikan peringatan, maka Nabi Yunus alaihissalam marah dan tinggalkan kaumnya. Cuma persoalan di sini, kenapa Nabi Yunus meninggalkan kaumnya? Baik, kalau kita rujuk di dalam kitab At-Tahrir wa Tanwir karangan Ibnu Ashur, beliau menyebutkan Nabi Yunus meninggalkan kaumnya kerana baginda telah menjanjikan azab kaumnya yang akan datang dalam tempoh 3 hari. Tuan-tuan, kalau rujuk 3 hari ni sebenarnya disebutkan oleh Ibnu Mas'ud, menyatakan bahawa Nabi Yunus memberi tempoh selama 3 hari supaya kaumnya kembali bertaubat. Selepas 3 hari azab akan turun kepada mereka. Okey. Jadi Nabi Yunus menjanjikan azab bagi kaumnya yang akan datang dalam tempoh 3 hari. Kenapa? Kerana mereka melakukan kezaliman dan pada masa yang sama menyembah berhala. Okey. Kemudian apabila selepas dalam tempoh 3 hari itu azab tersebut tidak turun, kemudian kaumnya mengatakan bahawa Nabi Yunus alaihissalam seorang yang penipu. Maka seolah baginda menyatakan sesuatu yang dusta kepada kaumnya. Maka sebab itu baginda meninggalkan kaumnya. Ini pendapat yang dinyatakan oleh Ibnu Ashur. Baik. Pendapat kedua, kenapa Nabi Yunus marah dan tinggalkan kaumnya? Kerana apabila sesuatu berita itu disampaikan dan ia tidak berlaku, maka ia akan dikatakan sebagai pendusta. Maka adat kaumnya, apabila seorang melakukan dusta, dia perlu dibunuh. Sebab tu Nabi Yunus AS keluar daripada tempat tersebut, meninggalkan kaumnya. Baik. Sekarang ni terdapat dua pandangan, iaitu pandangan yang dikatakan oleh Ibnu Ashur, yang keduanya pandangan yang dikatakan oleh Ar-Razi dalam kitabnya Mafatih Al-Ghaib. Saya nak bawa satu pandangan yang saya rasa membela Nabi Yunus alaihissalam yang disebutkan oleh Syekh Salah Al-Khalidi. Syekh Salah mengatakan bahawa Nabi Yunus meninggalkan kaumnya bukanlah kerana baginda tertekan,
tidak sabar dan tidak mampu untuk membawa dakwah tersebut. Okay? Sebab baginda meninggalkan kaumnya sebelum 3 hari yang dinyatakan dalam keadaan marah kerana menyangka tugasnya telah pun selesai dan dah sampaikan kepada kaumnya, tetapi mereka tidak mahu mendengar. Jadi tugasnya telah terhenti pada ketika itu. Sebab itu bila tugas telah terhenti, maka dia pun keluar meninggalkan kaumnya. Jadi sini apa manhaj kita? Bagaimana untuk kita memahami situasi yang berlaku kepada Nabi Yunus AS? Maka Allah Ta'ala tidak menyatakan perincian tentang kenapa Nabi Yunus AS meninggalkan kaumnya. Tapi apa yang kita tahu, Nabi Yunus AS meninggalkan kaumnya dan baginda telah melakukan satu kesilapan, iaitu meninggalkan kaumnya tanpa izin daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini key point yang perlu kita jelas. Kenapa Nabi Yunus meninggalkan kaumnya? Okey. Itu sesuatu yang tidak perlu kita tahu sebab tidak ada faedah baginya kita mengetahui perinciannya. Maka kita tahu apa yang penting adalah Nabi Yunus telah melakukan kesilapan dan kesilapan itu dirakamkan di dalam ayat ini. Baik. Kemudian Allah Ta'ala berfirman dalam surah As-Saffat ayat 139. Wa inna Yunus laminal mursalin idh abaqa ilal fulkil mashhun. Dan sesungguhnya Nabi Yunus adalah dari rasul-rasul kami yang diutus. Ingatlah peristiwa ketika dia keluar secara rahsia tanpa pengetahuan orang lain ke kapal yang penuh syarat. Baik. Sekarang kita dapat tahu bahawa Nabi Yunus AS telah melakukan kesilapan. Apakah kesilapan tersebut? Beliau telah keluar meninggalkan kaumnya tanpa izin daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang kita berada pada situasi yang kedua. Situasi baginda menuju ke satu tempat untuk menaiki kapal. Okey? Dan pada ayat yang ke-140, Allah Taala berfirman id abaqa ilal fulkil mashhun, ketika dia keluar secara rahsia. Okey? Tanpa pengetahuan orang lain ke kapal yang penuh syarat. Saya dapat melihat dalam beberapa terjemahan yang menyebutkan abaqa, itu perkataan abaqa itu diterjemahkan sebagai melarikan diri. Bagi saya ini satu terjemahan yang agak tidak tepat kerana Nabi Yunus AS bukanlah melarikan diri. Seperti yang saya sebutkan tadi, dia telah menyampaikan dakwah dan dakwahnya telah pun disampaikan kepada kaumnya, namun kaumnya tidak menerima. Maka selepas itu dia pergi ke tempat lain untuk berikan dakwah kepada orang lain. Namun begitu, apa yang dilakukan oleh Nabi Yunus itu tidak mendapat izin daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, sekarang kita nak merujuk secara detail bagi ayat yang ke-140. Idh abaqa ilal fulkil mashhun. Okey. Sekarang kita dapat melihat bagaimana Nabi Yunus AS yang kita tahu pergi dalam keadaan marah kerana kaumnya tidak mahu menerima ajaran yang dibawa olehnya, tidak mahu mendengar peringatan yang diberikan olehnya. Lalu baginda pergi ke satu tempat untuk menaiki kapal. Okey? Idh abaqa ilal fulkil mashhun. Idh abaqa ilal fulkil mashhun, ketika dia keluar secara rahsia tanpa pengetahuan orang lain ke kapal yang penuh syarat. Baik, kapal sekarang penuh syarat. Okey, tapi Nabi Yunus tetap dengan pendiriannya untuk meninggalkan kaumnya. Jadi kita dapat melihat di sini Nabi Yunus masih berada dalam keadaan marah, ingin meninggalkan kaumnya yang tidak mahu mendengar apa yang disampaikan oleh baginda. Okey, sebab itu Nabi Yunus AS bersungguh-sungguh untuk bersesak kerana emosinya yang marah kepada kaumnya yang tidak mahu beriman. Jadi apa yang boleh kita belajar di sini? Kadang-kadang kita sanggup melakukan apa saja dalam keadaan emosi kita tak stabil. Maka ini yang perlu kita belajar daripada Nabi Yunus AS. Bagaimana keadaan seseorang yang melakukan kesilapan dengan penuh emosi kemudian ditegur oleh Allah Ta'ala melalui satu situasi yang kita akan jelaskan sebentar saja lagi. Okey?
kita nak relate sedikit dengan PKP pada hari ini. Okey. Hari ini kita tengok ramai orang yang tidak ikut perintah PKP setelah dinasihati berkali-kali. Okey. Berikan peringatan tapi masih lagi ada yang ingkar. Namun kita sebagai orang yang menegur jangan sampai terlalu emosi sehingga kita mengambil langkah yang salah. Langkah yang salah macam mana? Contoh, di social media kita memaki, kita mencela dan sebagainya orang-orang yang terlibat dalam kerana tidak mengikut perintah PKP. Maka apa yang boleh kita belajar di sini, walaupun kita telah menasihati berkali-kali, jangan terlalu emosi sehingga menyebabkan kita melakukan perkara-perkara yang salah. Kemudian pada ayat yang seterusnya, Allah Ta'ala menyebutkan fasahama fakana minal mudhadin, dengan satu keadaan yang memaksa, maka dia pun turut mengundi lalu menjadilah dia dari orang-orang yang kalah yang digelonsurkan. Baik. Kapal tadi terlebih muatan. Apabila berada di tengah lautan, ia hampir tenggelam. Okey, maka apa yang perlu dilakukan adalah muatan tersebut perlu dikurangkan. Maka seseorang perlu berkorban ataupun dikorbankan supaya ia dapat menyelamatkan majoriti ataupun orang lain ataupun muatan yang berada di dalam kapal tersebut. Okey. Baik, lihat pada perkataan sahama. Sahama. Okey, perkataan sahama merujuk kepada undian. Perkataan sahama tidak merujuk kepada undian sekali sahaja. Kali pertama diundi, kena Nabi Yunus. Kemudian diundi lagi, kena Nabi Yunus. Diundi sekali lagi, kena Nabi Yunus. Baik. Orang pada ketika itu mengetahui bahawa Nabi Yunus AS merupakan seorang Nabi. Baik, kalau kita berada di tempat Nabi Yunus AS, apa yang akan kita lakukan? Contoh, saya buat situasi yang mudah. Katakan kita seorang bos, kita tugaskan untuk menjadi petugas di pusat kuarantin COVID. Di mana kita tahu di pusat kuarantin COVID ni kita berhadapan dengan risiko yang tinggi untuk dijangkiti kuman COVID-19. Baik, sebagai seorang bos, adakah kita terlebih dahulu yang pergi menawarkan diri untuk menjadi petugas ataupun kita mengarahkan orang lain dengan mengatakan aku bos, aku perlu memberikan arahan dan engkau perlu dengar apa yang aku arahkan. Maka kita lihat bagaimana Nabi Yunus AS tidak menggunakan status kenabiannya untuk menyelamatkan diri baginda, tetapi baginda sendiri yang melompat masuk ke dalam laut kerana baginda yakin pasti ada hikmah di sebalik undian yang berkali-kali datang kepada Nabi Yunus AS. Jadi, disebutkan perkataan mudhadin, Nabi Yunus melompat ke dalam laut. Maka kat sini kita dapat belajar satu lagi konsep, iaitu al-ithar. Apa maksud al-ithar? Al-ithar adalah kita mengorbankan diri kita untuk menyelamatkan orang yang lain. Okey? So, dalam mencari jalan keluar, kadang-kala kita perlu berkorban terlebih dahulu agar kita dapat mencari kunci jalan keluarnya. Mungkin pengorbanan kita itulah yang menyebabkan Allah Ta'ala memberikan kita panduan untuk kita menjumpa kunci untuk keluar daripada apa yang sedang kita lalui. Baik. Kemudian pada ayat yang seterusnya, Allah Ta'ala berfirman, فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ. Setelah itu, dia ditelan oleh ikan besar sedang dia berhak ditempelak. Baik, tuan-tuan, ayuh bersama-sama dengan saya untuk melihat perkataan فَالْتَقَمَهُ, iltaqama.
Ada beza perkataan iltaqama dengan laqima. Kalau laqima dalam bahasa Arab bermaksud makan dengan cepat. Maksudnya laqima ada proses mengunyah di situ. Tetapi iltaqama bermaksud terus telan tanpa mengunyahnya. Maka kita dapat melihat di sini perkataan yang ada persamaan laqima dan juga iltaqama tetapi membawa maksud yang berbeza. Oleh itu kita faham sekarang apabila Nabi Yunus alaihissalam melompat ke dalam laut, maka datang nun ini ataupun al-hut datang membuka mulut kemudian menelan Nabi Yunus alaihissalam tanpa mengunyahnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita dapat melihat satu lagi mukjizat Nabi Yunus alaihissalam apabila masuk ke dalam perut ikan paus tersebut, baginda tidak dihadam oleh ikan paus tersebut. Maka ini salah satu mukjizat yang dikurniakan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Yunus alaihissalam. Jadi semua ini adalah kuasa Tuhan. Okey. Ada ketika Allah Ta'ala melindungi kita ketika diuji dengan ujian dan juga musibah. Okey. Kemudian Allah Ta'ala menyebutkan juga wahuwa mulim, sedang dia berhak ditempelak. Kenapa baginda ditempelak? Okey, seperti yang disebutkan tadi, kerana baginda meninggalkan kaumnya tanpa izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Apa yang dilakukan oleh Nabi Yunus alaihissalam ketika berada di dalam perut ikan nun? Kita akan melihat ayat yang seterusnya. Falaula annahu kana minal musabbihin. Maka kalaulah dia bukan dari orang-orang yang sentiasa mengingati Allah dengan zikir dan juga tasbih. Baik tuan-tuan, kita cuba bayangkan situasi Nabi Yunus alaihissalam. Baginda berada di dalam perut ikan yang gelap, di dalam lautan yang gelap, di malam yang gelap. Maka kita dapat melihat situasi kegelapan yang dilalui oleh Nabi Yunus alaihissalam. Maka kegelapan ini boleh kita umpamakan juga dengan musibah yang dilalui. Maka apabila kita ditimpa musibah, kita sebenarnya berada dalam fasa kegelapan. Cuba kita tanya diri kita, apakah tindakan kita apabila kita berada di dalam musibah? Ada orang beranggapan apabila ditimpa musibah, itulah pengakhiran kehidupan baginya. Mungkin ada yang apabila ditimpa musibah, menyalahkan takdir Tuhan. Maka kita lihat bagaimana Nabi Yunus alaihissalam ketika berada di dalam perut ikan yang gelap, di dalam lautan yang gelap, di malam yang gelap, apakah yang dilakukan oleh baginda? Kata Allah Ta'ala, kana minal musabbihin. Dia sentiasa mengingati Allah. Baik. Tuan-tuan, kita sekarang berada dalam fasa musibah. Kita tidak keluar bekerja, kita berada di rumah. Maka kadang-kala Allah Ta'ala datangkan musibah. Yang pertamanya, untuk menyuruh kita bertenang seketika. Yang kedua, untuk kita melakukan muhasabah diri. Maka, jika kita melihat musibah ini sebagai hikmah bagi kita, maka jangan panik, jangan kelang kabut, jangan melakukan tindakan yang tidak betul. Maka apa yang dilakukan oleh Nabi Yunus alaihi salam, baginda sentiasa mengingati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey. Sekarang kita dapat melihat apabila kita berada dalam musibah, Allah Ta'ala bagi ruang kepada kita untuk offline dengan manusia dan kesibukan yang kita alami sebelum ini, supaya kita dapat online dengan Tuhan. Subhanallah, satu hikmah yang besar bagi kita. Sebab itu kita perlu melihat musibah yang datang kepada kita ini
sebagai satu ruang untuk kita dekat dengan Tuhan. Mungkin sebelum ini kita sibuk dengan kerja kita. Ada yang terabai. Quran tidak dibaca, solat tidak dijaga. Maka ruang untuk kita berada di rumah memberikan satu peluang kepada kita untuk muhasabah diri, untuk kita dekat dengan Al-Quran, untuk kita dekat dengan Tuhan. Subhanallah, lihatlah musibah dengan hikmah yang positif. Allah Ta'ala sedang berikan ruang untuk kita dekat dengannya. Sebab itulah, ini ruang untuk kita terus online dengan Tuhan, supaya kita kurangkan seketika online kita dengan manusia dan juga dengan kesibukan dunia yang menyebabkan kita alpa dan leka dengan tanggungjawab kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Perkataan lain yang boleh kita faham daripada al-musabbihin. Al-musabbihin merupakan isim fa'il. Okey, dalam bahasa Arab, isim fa'il bermaksud sesuatu yang tetap dan juga berterusan. Sekarang kita faham bahawa Nabi Yunus AS bukan sekadar bertasbih semasa berada di dalam perut ikan Nun. Nabi Yunus AS merupakan seorang Nabi yang sentiasa bertasbih ketika baginda senang dan juga ketika baginda susah. Maka tasbih inilah yang telah menyelamatkan Nabi Yunus AS. Okey, jadi oleh yang demikian, ketika kita senang, perbanyakkanlah ingatan kita kepada Tuhan. Bertasbihlah ketika kita senang, moga-moga ia dapat membantu kita ketika mana kita berada di dalam kesusahan. Maka tasbih ini diumpamakan seperti talian hayat yang akan membantu kita ketika kita berada di dalam kecemasan. Okey? Jadi tuan-tuan ingat, kalau kita ingat Allah ketika kita senang, insya-Allah Allah Taala akan ingat kita ketika kita susah. Maka kita belajar sesuatu daripada Nabi Yunus alaihissalam pada hari ini, berada dalam situasi yang getir, berada dalam perut ikan Nun yang gelap, di dalam lautan yang gelap, pada malam yang gelap. Kita dapat melihat bagaimana kesukaran yang dihadapi oleh baginda. Maka tasbih yang diucapkan semasa baginda senang telah bantu baginda apabila berada dalam kesukaran, dan berada dalam kesukaran juga kita perlu ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin ketika berada dalam kesenangan tidak ada masalah untuk kita ingat Tuhan, tapi apabila berhadapan dengan musibah dan juga ujian, maka inilah yang mencabar kita, mencabar iman kita untuk kita terus ingat Allah, bertasbih kepada Allah dan sentiasa mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Apa lagi yang dilakukan oleh Nabi Yunus alaihissalam ketika berada di dalam perut ikan Nun? Dalam ayat seterusnya, surah Al-Anbiya ayat 87. Fanada fi zulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Setelah berlaku kepadanya apa yang berlaku, maka dia pun menyeru dalam keadaan yang gelap gelita dengan berkata, sesungguhnya tiada Tuhan yang dapat menolong melainkan Engkau, ya Allah. Maha suci Engkau daripada melakukan aniaya, tolongkanlah daku. Sungguhnya aku dari orang yang menganiaya diri sendiri. Tuan-tuan, seperti yang disebutkan tadi, Nabi Yunus AS berada dalam perut ikan yang gelap, dalam lautan yang gelap, okey, di malam hari yang gelap. Maka ketika gelap ataupun kesusahan yang sedang kita alami ini, berdoalah, online lah dengan Tuhan dan kembalilah kepadanya. Maka berada dalam musibah menuntut kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah kita belajar dalam ayat yang lain apabila Allah Taala menyebutkan wa idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apabila kita ditimpa musibah, okey, maka katakanlah inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini milik Allah dan kita akan kembali kepadanya. Baik. Berada dalam kegelapan, berada dalam kesukaran, berada dalam kesempitan, apa yang perlu dilakukan? Maka kita dapat melihat apa yang disebutkan oleh Nabi Yunus alaihissalam,
La ilaha illa anta. Ini konsep tauhid. Apabila kita berada dalam situasi yang getir, jiwa kita sempit, jangan ambil keputusan yang salah. Sebaliknya, bergantunglah kepada Allah. Jangan kita bergantung kepada makhluk yang lain. Cuba kita bayangkan, berada dalam kegelapan, tidak ada makhluk lain kecuali ikan paus tersebut. Apa lagi yang boleh kita lakukan? Siapa lagi yang boleh kita minta bantuan? Maka Allah Subhanahu Wa Taala, yakinlah Allah Taala akan memberikan jalan keluar apabila kita berada dalam musibah dan juga kesukaran. Sebab itulah apabila disebutkan la ilaha illa anta subhanak. Ini satu doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita apabila ditimpa kesukaran, bala, kata Nabi, bacalah doa ni. Boleh rujuk dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi dan juga Ahmad. Baginda mengajar kita apabila kita berada dalam kesukaran, ditimpa bala, bacalah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kita memulakan dengan pujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mengaku keesaan Allah Subhanahu Wa Taala, dan kemudian kita mentakdiskan Allah dengan perkataan subhanak, dengan memujinya. Inilah adab kita dalam berdoa. Sebelum kita meminta sesuatu, maka kita perlu panjatkan puji dan juga pujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian selepas itu barulah kita mohon kepadanya. Baik. Yang pertama, apabila berada dalam kesukaran, kembali kepada Allah, kembali kepada Tuhan. Yang kedua, apa yang perlu kita lakukan adalah mengakui kesilapan diri sendiri. Dua perkara yang perlu kita lakukan. Kemungkinan musibah yang datang kepada kita itu disebabkan kesilapan yang kita lakukan. Maka ini adab kita dengan Tuhan. Apabila ditimpa musibah yang pertamanya, kita mohon doa kepadanya dengan memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita menyatakan penyesalan kesilapan yang telah dilakukan. Inilah yang dilakukan oleh Nabi Yunus alaihissalam ketika menyebutkan inni kuntu minadh dhalimin. Sesungguhnya aku dari kalangan orang yang menganiaya diri sendiri. Kesilapan yang dilakukan itu umpama kita melakukan kezaliman ke atas diri sendiri. Baik tuan-tuan, ini yang perlu kita lakukan apabila berada dalam musibah. Banyakkan baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dengan kita baca doa ini, Allah Ta'ala akan melorongkan jalan keluar. Baik. Sebab itu, saya ulang sekali lagi, Nabi Yunus alaihissalam apabila berada di dalam perut ikan paus, baginda telah menyedari kesilapannya yang meninggalkan kaumnya tanpa izin daripada Allah Subhanahu Wa Taala, lalu dia belajar sesuatu. Okey, Nabi Yunus berasa malu dengan kesilapan yang dilakukan, maka baginda mohon daripada Allah dengan menyatakan baginda telah melakukan kesilapan. Okey, sebab apa? Apa yang boleh kita belajar di sini? Sebab manusia ini, kita hanya boleh mengubah diri sendiri, tapi kita tidak boleh mengubah orang lain. Maka apabila ditimpa musibah, kita jangan salahkan orang lain. Cuba lihat, mungkin musibah itu datang kerana kealpaan kita, kelekaan kita, kelalaian kita. Maka kita yang boleh mengubah diri sendiri. Walaupun kita berdakwah kepada orang, bukan kuasa kita untuk mengubah orang lain. Jadi apa yang perlu kita lakukan adalah kita ubah diri sendiri, lakukan muhasabah diri sendiri. Moga-moga dengan kita melakukan perubahan diri itu akan memberikan kesan kepada orang lain secara tidak langsung. Sebab itulah seorang yang beriman,
dia akan memandang kesilapannya umpama seseorang yang berada di sebuah bukit. Lalu merasakan dia akan dihempap oleh bukit tersebut pada bila-bila masa. Maka tuan-tuan dan puan sekalian, kita ini adalah pendosa, sentiasa melakukan kesilapan. Berada dalam musibah ini satu ruang untuk kita melihat kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala, berikan ruang dan juga peluang untuk kita kembali hampir dengan Allah Ta'ala setelah kita sibuk dengan urusan dunia, setelah kita sibuk dengan kerja-kerja yang menyebabkan ada kalanya kita lalai dan leka daripada mengikuti perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian setelah itu Allah Ta'ala menyebutkan fastajabna lahu wa najaynahu minal gham, maka kami kabulkan permohonan doanya dan kami selamatkan dia dari kesusahan yang menyelimuti. Maka kita dapat melihat sekarang Allah Ta'ala telah memberikan jalan keluar, pintu keluar telah ditunjukkan oleh Allah SWT. Apa yang dilakukan oleh Nabi Yunus AS mengakui kesilapan diri sendiri dan mengingati Tuhan apabila ditimpa ujian dan juga musibah. Inilah yang menjadi kunci untuk kita mencari jalan keluar. Baik. Jadi Allah Ta'ala Maha mendengar doa hambanya yang tulus ikhlas. Sebab itu tuan-tuan sekalian, apabila berdoa, kita perlu berdoa dengan penuh keikhlasan. Cuba cek balik diri kita. Bila kita berdoa setiap kali kita solat itu, adakah doa itu datang dengan penuh keikhlasan atau kita sekadar membaca doa atau berdoa itu dalam keadaan ia merupakan rutin harian. Mungkin ada ketika kita pun tak sedar apa yang kita sebutkan di dalam doa tersebut. Dan ada ketika mungkin kita pun tak faham apa yang kita doakan. Maka doa yang dimakbulkan oleh Allah Ta'ala adalah doa yang kita faham, doa yang datang dari hati yang ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okay? Jadi, kita cek muhasabah balik diri kita. Kita faham tak doa yang kita bacakan? Kita hayati tak doa yang kita bacakan? Sebab apa? Sebab doa yang tulus ikhlas itu akan membawa kita untuk doa kita itu dimakbulkan. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala itu hampir dengan kita. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Bila hamba-Ku bertanya tentangku, fa inni qarib, sesungguhnya aku itu hampir. Tuan-tuan, kita berada dalam musibah ini, Allah Ta'ala sangat hampir dengan kita. Yakinlah Allah Ta'ala hampir dengan kita. Jangan kita terlalu memikirkan tentang pendapatan kita yang kita rasakan ini merupakan ujian yang besar bagi kita. Okey. Tapi ingatlah Allah Ta'ala akan berikan kita jalan keluar. Yakinlah dengan Tuhan. Yakin bahawa Allah Ta'ala akan membantu kita melorongkan kesenangan untuk kita menghadapi ujian pada hari ini. Fastajabna lahu wa najaynahu minal gham. Perkataan al-gham itu bermaksud sesuatu yang menyelubungi ataupun sesuatu yang menutup. Okey? Sebab itulah jangan biarkan kesedihan menyelubungi jiwa kita. Apabila berhadapan dengan kesukaran, berhadapan dengan musibah, jangan biarkan kesedihan itu menyelubungi ataupun menutup jiwa kita, menyebabkan kita tidak dapat melihat rahmat dan juga kasih sayang dari Tuhan. Baik tuan-tuan, itu secara ringkas perbincangan kita tentang kisah Nabi Yunus AS. Okay, secara kesimpulannya, apa yang boleh kita belajar daripada kisah ini? Yang pertamanya, sebagai seorang pendakwah ataupun orang yang mengajak orang lain kepada kebaikan. Okay, kita dapat melihat berbeza orang yang mengajak orang lain dengan emosi dengan orang yang mengajak orang lain kerana Allah Ta'ala. Sebab itu nak tegur orang lain ni, jangan tegur dengan emosi. Betulkan niat kita, kemudian kita tegur orang. Sebab itulah kita dapat melihat kadang-kadang ada orang tegur kita, kita tak dapat nak hadam apa yang disampaikan kepada kita. Ataupun kita cuba tegur orang lain mungkin tak dapat nak menghayati apa yang kita sampaikan. Sebab apa? Cuba cek diri kita, kita tegur orang itu adakah kerana emosi ataupun kerana Allah. Yang kedua, persiapkan diri kita dengan bekalan spiritual
ketika kita senang, agar ia dapat membantu kita ketika kita susah. Tuan-tuan kena siapkan bekalan. Sebab kita takut kalau kita tak siapkan bekalan ketika kita senang, kita akan tersungkur ketika mana kita berada di dalam kesukaran. Dan yang terakhir, walau apapun kegelapan yang kita lalui, ingatlah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingatlah Allah. Walau sukarnya situasi yang sedang kita hadapi, ingatlah Allah. Niscaya Allah Ta'ala akan menunjukkan kita jalan keluar bagi menghadapi apa yang sedang kita hadapi pada hari ini. Okay? Moga-moga dengan perkongsian pada hari ini akan dapat berikan gambaran kepada kita supaya kita sentiasa menjadi orang yang ingat Allah pada ketika senang. Dan insya-Allah dengan ingatnya kita kepada Allah ketika kita senang itu akan bantu kita untuk kita kuat, tabah dan juga sabar ketika mana kita berada dalam kesusahan dan juga kesukaran. Moga-moga dengan perkongsian ini akan berikan satu panduan kepada kita bagaimana untuk kita mencari jalan keluar, khususnya apabila berada dalam musibah. Jadi itu saja. Teruskan bersama dengan Tadabbur Center. Okay, mohon untuk share dan juga like di FB dan juga di Instagram Tadabbur Center. Kita banyak yang nak kongsikan dengan tuan-tuan dan puan sekalian. Ramai asatizah yang sudi untuk berkongsi dengan tuan-tuan dan puan sekalian. Moga-moga dengan kita dekat dengan Al-Quran ini akan turut dekat kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekadar itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.